Okey, hari ini saya nak suruh Amirul, Muhammad Amirul. Amirul apa Amirul ada satu je kot kan? Di Mesir. Okey, baca doa Amirul. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma alana hikmataka wa syra alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey, sorry bukan luas ni. Hari ni kita buat isi padu. Okey. Okey, so alhamdulillah saya tengok saya mula terkejut kenapa orang tak hantar tugasan. Rupanya hari tu saya kata jangan hantar dulu Okey, alhamdulillah saya tengok tadi dah ramai dah mula hantar. Jadi untuk hari ini kita akan sambung kita punya tajuk seterusnya, subtopik yang seterusnya dalam tajuk pengamiran ini dan merupakan yang subtopik yang terakhirlah isi padu. Isi padu. Isi padu rantau yang berlori. Tapi nanti sebab isi padu ni dia ada beza sedikit daripada luas lah. Jadi kita akan tengok nanti okey. Jadi dekat sini sebelum kita masuk pada subtopik yang sepatutnya, so kita tengok dekat sini alhamdulillah ini latihan yang kawan-kawan kamu hantar dan alhamdulillah saya tengok ramai yang hantar, okey. Yang tak hantar pun dah hantar. Okey, dan ini luas kepada paksi X, okey, terhadap paksi X. Di mana kalau luas paksi X ni kalau kamu tengok kita itu saya dah terang. Bila paksi X you tengok dia dah separate dah. Dia pisahkan antara luas yang pertama iaitu A1 dan A2. So you boleh pisahkan. Buat dulu A1 iaitu dari 0 sampai ke 1. Lepas tu you buat lain pula 1 pergi 2. Bila you pisahkan seperti yang kawan kamu dah buat ni, you akan nampak A2 itu bernilai negatif. So automatik you akan tukarkan dia kepada positif dan jangan lupa letaklah tanda modulus dekat sini. Okay, dan ditambahkan. Jangan main tekan kalkulator atas dengan bawah. Bila kamu tekan je kalkulator atas dengan bawah, positif negatif, kamu akan dapat luasnya kosong nanti. Okay? Dan seterusnya yang sebelah ni pun sama. Okey, hari tu ada yang tanya pasal ni. Okey, sebab ni hari tu Harith yang dia tanya saya melalui WhatsApp. Okey, jadi saya yakin yang lain pun dah buat dah. Okey, tapi sebab saya kata hari tu jangan hantar kan. Okey, hari tu Adam ada tanya. Sebabnya rupanya jawapan yang dalam buku bagi tak betul Okey, first step apa yang perlu kamu buat adalah you cari limit antara ni. You cari intersection point, titik persilangan dia. Titik persilangan antara dua graf seperti biasa kita gunakan apa? Alo? Persamaan. Sama dengan kan? Yelah, samaan serentak lah, simultaneous equation. So, you dapat nilai X. Dah dapat X, masuklah mana-mana untuk cari nilai Y. Okay, simultaneous equation adalah satu subtopik yang sangat penting yang kamu punya sistem equation kan. Jadi dekat sini kita dapat titik dia. Barulah kita tahu. Tak boleh agak You tak boleh agak antara 2 dengan 4 mesti 3. Kod dia 3.5. Jadi tak boleh buat macam tu. Okay, tak boleh main agak. Jadi kita dapati dia adalah dari 2 sampai ke 3. You nampak tak cursor saya gerak-gerak ni? Nampak tak? Nampak. Okey. Jadi dari 2 sampai 3 kita gunakan curve yang sebelah kanan. Curve sebelah kanan apa? Iaitu curve sebelah kanan kita adalah yang ini. Oh, okey. Harith punya tersilap ni. Hari tu saya tak tengok ni. Okey, dia 2 pergi 3 tapi Harith gunakan curve sebelah kiri. Harith Harith tak tahu lah mungkin lain dia tak okey hari ni. Harith punya silap ni. Bila saya dah tengok macam ni, nampak hari tu dekat saya tengok daripada handphone. Saya tak nampak, tak perasan. Kita tengok dari 2 sampai ke 3 kita akan guna curve kanan. Curve kanan, tahu? Dari 2 sampai 3 kita guna curve yang sebelah kanan. Jadi persamaan kita adalah X kuasa 2 tolak 8 X tolak 2 tambah 12. Harith check balik equation Harith salah ni. Oh, okey, betul-betul. Sebab dia ada negatif kat luar. Sorry. Dia ada negatif di luar. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini. Okey, Okey. So, kalau awak tengok dekat sini, kita akan dapat ni persamaan dia.
Okey, Harith punya dia tersilap persamaan tu. Bila tersilap persamaan dia akan silap lah. Sepatutnya kita akan gunakan daripada 2 sampai ke 3, you gunakan persamaan yang ini. Persamaan ini dia jadi apa? Negatif X kuasa 2 tambah 8X tolak 12. Negatif X kuasa 2 tambah 8X tambah 12. Lepas tu kita buat 3 hingga ke 4. Okey, sekejap Saya kena bergerak sebab Mikael nak tasmid. Sekejap Saya off kamera sekejap. Okey, sat. Kita berpindah sekejap. Okey, jadi awak tengok, maksudnya kita jangan tersilap ambil awak punya curve lah. Tadi tu dia tersilap curve tu. Jadi, you tengok dekat sini, kita akan ambil dari 3 hingga 4, kita ambil curve yang sebelah kiri. Sebelah kiri punya curve adalah negatif X kuasa 2 tambah 4X. Macam tu. Okey? Boleh? Jadi, awak buat macam tu lah. Ini untuk luas tugasan awak yang sebelum ni. Boleh? Okay, so hari ni kita masuk kita punya yang seterusnya. Apa yang kita buat hari ni? Ni lah. Kita dah bincang latihan. So, kita tengok. Hari ni, kita tengok kita akan menentukan isi padu janaan bagi satu rantau yang dikisahkan pada paksi X atau paksi Y. Isi padu ni dia akan bagi tahu. Nak bagi paksi X ataupun nak bagi paksi Y. Dia akan bagi tahu pada kita. Okay, kalau macam luas, kita kena tentukan. Okay, boleh tak cerita kat saya balik macam mana nak tentukan untuk luas, nak pilih paksi X atau paksi Y seorang pelajar perempuan? Kuasa tertinggi. Ya, kita akan ambil kuasa yang tertinggi pada huruf dia antara X atau Y. Itu menentukan keluasan tu nak bagi paksi X atau ke paksi Y. Okay, good. So, hari ni kita akan tengok isi padu. Okay, isi padu. Alamak, ini yang hari tu. Macam mana termasuk kat sini pula? Oh, saya tertarik ke bawah ni. Ni dia lah. Tadi padan lah. Tadi saya terbuka lain Allahu Akbar. Sebenarnya ini pengamiran isi padu hari ni 29 Jun. Tadi saya terbuka yang kelas sebelum ni punya. Okay, so ini dia isi padu. Isi padu. Jadi awak tengok itu isi padu. Bila dia isi padu, soalan akan kata tahu. Dia akan berputar 360 atau berputar 180. So kalau awak tengok graf yang pertama, persamaan yang pertama itu berputar 180. Dia punya gambar sebenarnya dia bagi kawasan belorek macam tu je. Dia punya lengkung yang bulat-bulat ni tak ada. So dia cuma bagi kat kamu macam ni saja. Macam ni dia kata. Dia akan kata cari isi padu rantau belorek berputar ke pada paksi X 360 atau 180. So kita akan tengok nanti 360 lain cara, 180 pun lain cara. Okey? Jadi bila dia kata berputar pada paksi X, maksudnya gambarnya jadi macam mana? Seperti yang sebelah kanan. Dia berputar. Okey, kalau dia tak berputar, kamu tak boleh cari isi padu. Isi padu nak isikan benda tu secara padat. Macam itulah isi padu. Barulah kalau dia tak ada ruangan untuk diisi sesuatu, dia tak akan jadi isi padu. Kalau luas, ya. Luas kamu boleh cari. Cari luas kawasan belorek kotak. Cari luas kawasan belorek bulat. Boleh. Tak isi padu kawasan belorek, tak boleh. Isi padu kawasan belorek boleh dengan syarat dia akan bagi tahu dia berputar ke mana. Okey, dia akan berputar ke paksi X ke, paksi Y ke. Jadi kalau kamu tengok ini kan macam lampu tidur. Kenapa suara saya keluar? Okey. Macam lampu tidur ni bila dia kata berputar 360 darjah pada paksi X. Okey, maksudnya dia akan bergerak ni. Dia akan bergerak macam ni. Yang ini akan bergerak macam tu. Barulah jadi 300, baru jadi isi padu. Okey, kalau dia kata macam ni, ini kawasan belorek dia. Dia nak isi padu yang ini. Kalau dia kata berputar pada paksi X, maka dia akan membentuk silinder. Dia akan membentuk silinder. Itu ke paksi X. Kalau ke paksi Y pun samalah. Kalau dia kata dia ke paksi Y, maka kamu tengok. Sorry. Mana dia? Cek ya.
Okey, itu ke Pak CY. Ini ke Pak CY. Nampak? Asal soalan dia cuma kawasan berlorek yang sebelah kiri ni. So, bila dia kata berputar 360, soalan tak akan bagi gambar macam ni tau. Tak akan bagi macam ni. Jadi, dia cuma bagi kamu bentuknya begini je. Ini Pak CY. Dia akan bagi kamu macam tu. Jadi, kalau dia buat teruskan, nanti dia kata, kawasan berlorek. Jadi, kita akan putar macam tu. Kita akan putar macam tu. So, kawasan dia jadi begitu. Barulah dia boleh cari isi padu. Faham? Boleh? Sekejap cikgu. Ya. Baru Faham. tengah lukis kat Cikgu skrin. laju sangat. Okey, laju sangat. Cikgu pun lambat. Macam mana? Skrin cikgu pun tengah lagging. Oh. Dia baru sampai-sampai tu. Oh, Dah okey, okey okey, dah okey. ni. Okey sebabnya line ni kot Okey, so sekarang ni X, saya ulang balik, itu X. Jadi dia akan berputar bentuk macam tu. Okey, sekarang kamu cuba ambil satu buku. Ambil buku, awak buka buku awak dan awak lipatkan buku awak. Apa maksud saya lipat? Okey, nanti saya onkan kamera, awak tengok apa yang saya buat. Macam mana nak menunjukkan awak boleh dapat isi padu yang saya maksudkan awak tengok. Okey, Sat saya stop present dulu. Okey, saya kena buang saya punya background supaya awak nampak apa yang saya nak. Mana background saya? Okey, awak tengok Alamak, pakai lengan pendek pula. Macam ni tau. Ni buku awak. Kan, ni buku kan. Bila dia kata berputar 360 Pak CX, ni buku awak. Ni Pak CX awak. Awak putar, gerakkan. Gerak. Kan, dia jadi bentuk apa? Silinder. Yes, silinder. Itu yang dimasukkan berputar 360 ke Pak CX. Ada soalan nanti dia berputar cuma 180. So kalau dia berputar 180, dia maksudnya ni, dia macam ni kan. Di Pak CX, sini. Macam tu je. Tapi dia tak kisah pun. Kamu tak perlu nak tahu pun bentuk dia macam mana, jadi apa. Cuma saya nak tunjuk dekat kamu macam mana yang dikatakan berputar 360 Pak CX dan Pak CY. So kalau dia satu garis lurus, dia berputar Pak CX, dia akan membentuk isi padu silinder. Pak CY pun dia akan membentuk isi padu silinder. Faham? Okey. Jadi kalau dia satu garis lurus, kalau dia kata cari luas kawasan berlorek, yes boleh. Luas kawasan berlorek awak boleh cari walaupun dia tak membentuk bungkah lah. Bungkah apa nak cakap yang boleh isi padu lah. Kan kalau isi padu dia mesti ada bentuk kan. Kalau macam cawan kan, barulah awak boleh isi benda tu. Kalau dia cuma sebuah buku, you cuma boleh cari keluasan. Tak boleh cari isi padu. Faham? So isi padu dia mesti akan membentuk sesuatu. Boleh? Okey, so kita teruskan yang tadi. Okey, jadi kita tengok pada yang tadi balik. Cuma kat sini saya nak tekankan bahawa bila kamu mencari isi padu, kamu kena bayangkan yang macam mana dikatakan berputar 360 dengan 180. Sebab dia berbeza 360 dengan 180. Okey, next. Seterusnya. So ini gambaran pada Pak CX. Pak CX dia bentuk macam tu. So kalau digi Pak CY seperti, Okey, kalau Pak CY seperti itu. Boleh? Jadi sebenarnya tak payah pening-pening pun. Nak jadi apa bentuknya tak payah pun. Sebab dia ada formula dia. Okey, itu dia formula dia. Kalau dia kata, dan sebenarnya kalau kamu tengok kalau dia satu garis lurus macam tu, dia akan membentuk apa? Kalau dekat sini kawasan berlorek. Dia akan membentuk apa? Kalau saya kata 360 ke Pak CX, dia membentuk apa? Jadi bentuk apa? Cuba putarkan. Kun. Yes, akan jadi bentuk kun. Di mana titik yang berada di origin point tak akan gerak, ini saja akan bergerak. So dia akan menjadi satu kun. Macam tu. Sebab tu ada orang dia akan cari isi padu kun. Tapi tak payah, jangan menyusahkan cari isi padu kun. Sebab
Admit masa tu maths dah lama dah lepas. Seminggu atau 2 minggu sebelum tu. Jadi nanti awak dah lupa dah isi padukun. Sedangkan isi padukun tak diberi dalam peperiksaan admit. Okey. Jadi apa yang perlu kamu buat? Tengok soalan. Kalau soalan kata, kat sini kan isi padu janaan bagi suatu rantau yang dikisahkan pada paksi X contohnya. Kalau dia kata pada paksi X, awak akan ubah persamaan awak jadi Y kuasa 2. Persamaan itu jadi Y kuasa 2 dalam sebutan X. Maksudnya Y kuasa 2 sama dengan bla 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 X. Pi ini kamu letakkan. Letak masa bila tak kisah. Ada letak kat sini boleh, letak kat luar boleh. Yang penting jawapan terakhir mesti ada pi. Jawapan terakhir mesti ada pi. Faham? Okey, yang datang lewat jangan lupa isikan kehadiran. Okey? So ini dia. Okey, yang penting kena ada pi. Jangan tekan kalkulator pi ni tukar pada 22/7 ke 3.142. Jangan. Sebab soalan biasanya dia akan kata beri jawapan dalam sebutan pi, in term of pi. Faham? Boleh? Faham. Okey, jadi kalau dia ke paksi X, kamu tengok gambar ni ke paksi X, persamaan kena susun jadi Y kuasa 2. Dia macam juga luas sebelum ni. Macam luas sebelum ni, kalau dia ke paksi X, kita kena ubah Y sama dengan. Kalau ke paksi Y, X sama dengan. Apa perbezaan formula luas dan isi padu? Cuba siapa tahu? Apa beza antara luas dengan isi padu? Pi Pi? dengan Pi kuasa Kuasa 2. Yes, good. Pi dengan kuasa 2. Dalam isi padu, kamu tak ada pi. Dalam isi padu juga, kamu tak ada kuasa 2. Dalam luas. Terpelik. Macam belik je, nasib saya sedar. Okay, dalam luas tak ada kuasa 2. Jadi kalau luas, dia cuma buat A, sini B. Dia akan buat, kalau dia in term of X ataupun pergi paksi X, you akan buat Y dx. Dia tak ada kuasa 2 dan tak ada pi. Okay? Clear? Semua orang clear? Ada soalan angkat tangan? Siapa yang masih tak clear angkat tangan? Okay, good. Alhamdulillah. Okay, ini dia. You tengok contoh 21, you refer daripada buku teks pun boleh. Nak tengok dekat sini pun boleh. Tak kisah. Cari isi padu janaan dalam sebutan pi bagi rantau yang dibatasi oleh lengkung. Nampak tak? Dia bagi dah lengkungnya. X sama dengan 0 dan X sama dengan 2 dia bagi tahu. Dikisahkan sepenuhnya pada paksi X. Dia dah bagi tahu kena pergi paksi X. Bila dia bagi tahu kena pergi paksi X, bermaksud you kena ubah. Okay, you tengok. Ni soalan ini dia dah bagi tunjuk jalan kerja dia. Bila dia pergi paksi X, bermakna you kena ubah. Ini kena kuasa 2. Sebab kat sini formulanya adalah Y kuasa 2. Jadi nampak? Dia buatlah seperti ini. Bila dia kuasa 2, nak mudah, you expand sajalah. Tak nak expand pun boleh. Awak buatlah. Okay? Kamirkan dekat sini. You tengok ini kuasa 2. So, bila kita kamirkan, you akan dapat pi dari 0 sampai ke 2. 0 sampai ke 2 kan ni kan? Soalan ni kan? Kalau contohnya ini dari sini, kamu tak nak expand pun boleh. You ambil pi. Sini akan jadi salin dalam 2x kuasa 2 tambah 3 kuasa 3 per 3 darabkan dengan 4x pun boleh. Lepas tu you masukkan nilai 0 dengan 2. You try, you dapat jawapan yang sama. Faham? Faham? Okey, bermaksud dekat sini sebenarnya untuk isi padu dia tak akan ada positif negatif. Sebab apa? Kalau awak tengok ni kan sebenarnya bentuknya dia akan jadi macam ni. Macam tu. Jadi dia berputar. Jadi dia tak akan ada kawasan positif dan negatif sebab isi padu ni akan berputar. Okey? Kita tengok seterusnya. Alamak. Ini yang kepaksi Y tadilah. So ini kepaksi Y maksudnya persamaannya kena ubah. X kuasa 2 dy. Susun X in term of Y. Jadi sebenarnya yang ini step dia sama je dengan luas hari tu. Kan?
Kalau ikutkan isi padu lebih mudah lah. Sebab isi padu dia dah bagi tahu dah nak pergi paksi X ataupun paksi Y. Cuma sukarnya isi padu, ramai pelajar lupa kuasakan dua. Dia lupa kuasakan dua. Atau dia ingat kuasakan dua, tapi ramai yang buat macam ni. Kamu tengok kan, dia pergi paksi Y ni. So ramai yang buat, dia akan ambil dari mana ke mana tu? Limitnya mana ke mana? 1, Satu 4. Ya, Empat. 1 sampai ke 4. Okey. Dia tahu sini akan kuasa 2. Jadi ramai yang akan buat 36 per X kuasa 2. Sampai sini dia terus substitute saja 4 dengan 1. Sebab bila dah kuasa 2, dia rasa macam dia dah kamirkan. Sedangkan yang ini, you kena ubah dia. Ini sama dengan 1/4 36 X kuasa negatif 2. Barulah kamu kamirkan 36 X negatif 1 bahagi negatif 1, you akan dapat negatif 36 per X. Masukkan 4, 1. Jangan lupa jawapan kamu akan ada dalam sebutan pi. Faham? Faham? Faham. Okey. Cikgu nak Faham. Ya. kalau dalam exam, contohnya budak tu, dia lupa kuasakan 2 dapat kosong markah jalan kiri. Kosong. Pak. Dia mungkin dapat dekat kamiran bila kuasanya bertambah 1. Sudah, tu je. Berapa markah cikgu semua? Kat sini markah dia sebab isi padu ni dia, soalan ni kalau kertas 2 dia bukan setakat isi padu. Dia akan tanya equation tangent atau normal. Dia akan tanya pasal mungkin you punya turning point. Dan soalan B dia akan tanya pasal area. Soalan C dia akan tanya volume. Total 10 markah. So dekat sini 3 markah. Biasanya. Faham? Okey. Okey, ada soalan lain? Semua orang okey? Tak ada. Okey, harap-harap line okey. Hujan sudah semakin lebat. Okey, so inilah jawapan dia yang tadi. Okey. Oh, okey. Cikgu, saya ada soalan. Sekejap. Saya tersilap kat sini. Soalan ni ke paksi Y. Kan? Nampak tak soalan ini ke paksi Y? Betul. Jadi bila ke paksi Y, soalannya disusun dulu. Y sama dengan 6 per X. Jangan kuasa 2 dulu. Susun dulu. Jadi X sama dengan 6 per Y. Sama je. Cumanya sepatutnya ini in term of Y. Faham? Boleh? Boleh. Jadi sama je lah tapinya. Cumanya. Ya. Siapa Dahlia Cinta ke Fakira? Dahlia. Cikgu, saya. Ya. Yang slide tadi. Slide lepas ni tu. Apa dia? Oh, slide selepasnya. Ni. Ni tadi yang saya dah terang dah. Tak gerak lagi. Cikgu, kenapa yang kan 27 pi unit tu kan? Atas dia tu negatif 36 per 2. 27? Mana ni? Jawapan dia bawah sekali tu kan 27 pi tu kan? Kenapa kuasa 3? Yang jalan kira atas dia tu kenapa negatif 36 per 2? Saya tak faham. Oh, kenapa negatif 36 per 2? Oh. Dia nyanyuk lah tu. Sepatutnya apa? Sepatutnya apa? Satu. Ya, sepatutnya 1. Okey. Okey. Buku teks salah. Saya betul. Okey. Boleh? Okey, lain-lain ada soalan? Tak ada? Okey, good. Okey, next kita tengok seterusnya yang ini. Samalah dengan sebelum ni luas. Lepas kita buat paksi X, kita buat pergi paksi Y. Lepas tu kita cantum. Cantum, awak tengok dekat sini melibatkan 2 graf. Jadi soalan dekat sini dia kata apa? Dalam rajah di sebelah, lengkung Y sama dengan 1/4 X kuasa 2 bersilang dengan garis lurus Y sama dengan X pada titik kosong dengan A atau O dengan A. Cari koordinat A. Saya dah kata dah soalan akan tanya koordinat. Sebab sekiranya koordinat salah, maka salahlah jawapan kamu. Kamu perasan betul. Okey. Koordinat A, so seperti biasa kita akan guna simultaneous. Okay, so Y equals to X, you substitute di sini. X equals to, okay, you akan dapat Y adalah X, 1/4 X kuasa 2. Okay?
Jadi kalau awak tengok kita akan dapat ini, you selesaikan, you dapat 4x sama dengan x kuasa 2 atau susun balik x kuasa 2 tolak 4x sama dengan kosong. Maka x tolak 4. Ni awak tekan kalkulator lah, saya congak macam tu. So you dapat x equals to 0 and one more x equals to 4. So dia tanya koordinat A, your A is 4, dia nak koordinat A ya. A kamu ialah 4, nak cari Y, you masukkanlah mana-mana, masuklah sini. Bermakna koordinat A kamu ialah 4, 4. Faham? Faham. Okey, ini simultaneous. Awak akan jumpa banyak kali tajuk koordinat pun ada. Sebab dia dah uji kamu persamaan serentak ni pada satu soalan yang markah dia 5. Tapi kamu punya ni, kamu belajar bukan setakat linear dengan non-linear. Kamu ada belajar satu lagi sistem persamaan yang melibatkan 3 unknown. 3 equation and 3 unknown. Jadi, saya rasa itu pun akan dikeluarkan sebab itu tak pernah diuji dan dia merupakan satu topik yang baru. Okay, satu topik yang baru untuk kamu punya. Dulu senior kamu tak ada. Jadi nanti tak apa, kita tengok balik nanti yang form 4. So, you dapat koordinat A. Sekiranya A salah, B akan salah. Soalan kata isi. Okey, saya laju ke? Boleh? Boleh. Okey. Yang lain okey? Yang suara tak pernah bersuara ni bersuara sikit. Okey, cikgu. Okey, cikgu. Okey, kalau awak tengok dekat rakaman kita ni, saya tak tahulah awak tengok ke tidak kan. Kalau awak tengok dekat rakaman, nanti awak dengar suara orang yang sama. Je. Alhamdulillah, kita 48 orang. Siapa yang tak join ni, 2 orang je tak join. Alhamdulillah, mungkin Akmal, seorang lagi mungkin Haikal kot. Haris ada tak Haris? Ada, Alhamdulillah. Haikal tadi kata lain tak okey. Dah okey dah Haikal? Haikal ada, Alhamdulillah. So Akmal dengan siapa Zulfauzan saya nampak ada. Daniel? Ada cikgu. Ada. Okey, saya tak pastilah orang-orang yang biasa tak ada dah ni. Siapa yang tak ada pula? Ya Allah, tak apa. Okey, tak apalah. Okey, so dapatlah. So ada 2 orang je yang tak ada, tak apa. Saya yakin dia orang semua akan tengok balik. Cuma Akmal tu dia tak hantar lagi tugasan tapi dia bagi tahu saya dah. Cikgu, sebab line dia tak okey kan? Jadi tak apalah. Okey, seperti biasalah ya. Line tak okey tak apa. Kalau tiba-tiba tak boleh tak apa. Jangan stres, jangan tertongging-tongging, tak boleh. Sujud syukur je, ya Allah, alhamdulillah masih bernyawa kan. Tapi bagi tahu saya supaya saya tahu korang tu tak hilang, tak kena colek kan. Berharga sekarang manusia ni. Okey. Jadi awak tengok sini dalam raja di sebelah ni. Jadi kita nak cari isi padu. Apabila rantau berlorik dikisahkan pada paksi X. Bila pada paksi X, persamaan kita kena susun Y dalam sebutan X. Y in term of X. Sangat cantik. Dia dah memang Y in term of X. So you tengok kita akan guna 2 equation kat sini. Yang first kita akan buat Y equals to X kuasa 2 per 4. Saya dah kata mesti tukar Y kuasa 2. Bermakna Y kuasa 2 equals to X kuasa 4 per 16. Ini persamaan yang pertama. Satu lagi persamaan Y equals to X. Awak susun siap-siap. Dia jadi Y kuasa 2 sama dengan X kuasa 2. Ini bererti persamaan yang kita akan guna adalah ini dan ini. Sebab dia pergi ke paksi X. Step seterusnya, masih macam kita cari luas yang bila dah guna 2 persamaan. Bezanya, luas sebelum ni, kamu kena tentukan paksi mana yang kamu nak lalui. Betul? Apa step untuk luas? Macam mana nak cari paksi pilihan? Kuasa paling tertinggi. Ya, kuasa tertinggi. Bermakna dekat sini tak payah. Sebab dia dah bagi tahu nak pergi ke paksi X. Step kedua apa dia? Titik persilangan. Titik persilangan. Apa? Tengok dia sentuh. Bawa ke paksi pilihan dulu. Yes. Yes. Langgar ke tak langgar? Tak. Tak langgar. Tak cantik lah kau. Tu baru nampak kan. Nampak tak pembaris saya tak langgar. Tu dia. Jadi bila dia tak langgar apa cerita? Toeng-toeng. Ya Allah, baru keluar pembaris. Ya ke? Okey, kalau dia tak langgar kita guna operasi tolak. Apa tolak apa?
Garis Lurus tolak lengkap. tolak. Okey. Yes. Jadi awak cakap, jangan cakap garis lurus. Nanti kepala kau asyik kata garis lurus saja. Graf atas Linear. tolak graf bawah. Yes. Kan? Graf atas tolak graf bawah. Jangan sebut linear ke garis lurus ke, tak mau. Don't want. Okey, kita ambil graf atas tolak graf bawah. Barulah saya tanya, graf atas dekat soalan ini graf apa? Y sama X. Linear. Itu persamaan bang. Kalau Y sama dengan S itu persamaan. Saya tanya graf. Linear. Linear kita tolak graf apa? Dah senyap. Graf tu. Tu. Apa? Graf apa? Apa benda? Oh, curve. Curve. Okey. Boleh? Okey, limit dia kalau tolak biasa kita guna limit yang sama lah. Jadi apa graf Cikgu garis? pernah ke yang tak sama? Kalau tolak biasanya sama. Biasanya. Kecuali nanti dia akan tapi biasanya samalah sebab tolak ni dia tempat yang sama je. Setakat ni tolak kita jumpa yang sama. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat sini kita dah dapat dah. Saya kata graf atas tolak graf bawah. Nanti bila periksa keluar ilmu baru tau. Nanti dia kata cikgu kata hari itu cikgu kata. Kau aku yang kata. Dia kata cikgu kata kan hari itu cikgu kata persamaan atas tolak persamaan bawah. Kau tak pasal-pasal. Faham tak? Saya kata graf. Bila dia grafnya kat atas adalah garis lurus. Garis lurus kat sini adalah X kuasa 2. Dari mana? Dari 0 sampai ke 4. Tolak mana? Tolak X kuasa 4 per 16 dari 0 sampai ke 4. Faham? Faham. Faham Jadi macam tu. Maksudnya awak nampaklah dekat situ. Kita akan tidak jangan tiba-tiba kau ubah hukum yang aku dah ajar. Kan saya kata kita gunakan graf, kamu akan ambil persamaan. Sebab biasanya macam itulah. Awak faham maksud saya? Sebab orang akan ada yang baca dia buat persamaan atas tolak persamaan bawah. So ini saya tak selesaikan lah. Saya harap kamu okey kan? Sini jadi X kuasa 3 per 3. Masukkan 4 tolak 0. Yang ini akan jadi apa? X kuasa 5 per 16 darab 5. 80. 80 jadi 18. 80. Masukkan 4 tolak 0. Okey, last kali jawapan kamu ada pi. Faham? Okey, ada soalan? Tak ada. Okey, so hati-hatilah ini. Masukkan nilai. Okey. Siapa yang tak faham? Tu dia. Ada step dia tunjuk semua tu. Saya dah buat lah tadi. Tu dia. Nampak? Ni dia. Nampak? Dia buat. So, dia gunakan dekat sini. Jadi, yang ini X kuasa 2 tadi, inilah awak punya isi padu garis lurus. Ni garis lurus. Yang ini awak punya curve. Dapat jawapan seperti ini. So, selesaikan. Dia guna operasi tolak. Last kali jawapan kamu ada pi. Okay? Okay, boleh? Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh. Okay. Ada soalan? Kalau ada soalan, tolong angkat tangan. Tak ada. Okay, good. Anja ada Anja? Anja, tidur? Anja? Ada cikgu. Ada. Okay, Alhamdulillah. Okay, okay, good. Kita tengok soalan. Okay, hari ni kita bincang soalan ni. Dia kata cari isi padu janaan dalam sebutan pi apabila rantau berlorek dalam setiap rajah yang berikut dikisahkan melalui 360 yang ini pada paksi X. Okay, pada paksi X. So, first step, apa nak buat? Okay, cerita kat saya. Apa dia first step? Pada paksi X. First step, apa nak buat dengan soalan ni? Cari punca. Cari? Okey, kuasa 2 nak cari punca. Apa? Okey, so awak tengok dia satu graf aja. Jadi tak payahlah guna step nak tambah tolak semua tak ada. So kita akan kamerkan dari 0 sampai ke 2. Yes, betul. Kawan kamu kata kuasakan 2. Jadi persamaan kita akan jadi apa? Y kuasa 2 sama dengan
Ini adalah negatif X kuasa 2 tambah 3X kuasa 2. You nak expand boleh. Kalau you expand satu-satu pun boleh. You akan dapat X kuasa 4. Okey, tambah 9X kuasa 2. Negatif X kuasa 2 darab dengan 3X. You dapat negatif 3X kuasa 3 darab 2. So, negatif 6X kuasa 3. Awak nak buat macam ni pun boleh. Lepas tu baru awak kamirkan. Faham tak? Maksudnya kita expand dulu persamaan ini. Boleh? Boleh. Okey. Ataupun you ambil saja negatif X kuasa 2 tambah 3X kuasa 2. Kan? Lepas tu bila you kamirkan, you akan salin saja yang dalam. Kuasa bertambah. Kuasa baru bawa ke bawah. Dy dx kan dalam. Tapi yang kaedah ini biasanya pelajar tersilap dekat yang itulah. Allah Akbar. Mana dia? Jauhnya dia lari. Baru dia lari ke? Apa dia? Orang baru nampak dia lari. Tu lah. Oh ya ke? Oh ni. Mana dia? Ni. Okey, jumpa? Dah. Okey. Oh, on the way. Dah. Dah okey. So buat macam ni. Macam ni cuma biasanya pelajar akan buat kesilapan dekat sini. Sebab tu kalau dia kuasa 2, kalau saya lebih suka awak kuasakan dulu. Okey, kalau dia kuasa 2, baik awak kuasakan dulu sebab pelajar kesilapan dia di sini. Yang bawah ni. So kalau awak kuasa 2, masalahnya kebanyakan pelajar selepas dia kuasa 2 nanti dia terus pergi substitute saja nilai. Dia rasa macam dia dah buat sesuatu. Kan sepatutnya you kena kamirkan. Ini belum kamiran lagi. So maksudnya sepatutnya kita kena kamirkan ini. Kan? Okey, ini baru persamaan. So kamiran dia sepatutnya awak kena tunjukkan. Okey, faham tak maksud saya? Faham. Sepatutnya you tengok soalan kat sebelah tu, dia itu belum dikamirkan. Dia X kuasa 4 tambah 9X kuasa 2 tolak 6X kuasa 3. Ini baru persamaan awak. So kamirannya akan jadi X kuasa 5 per 5 tambah 9X kuasa 3 per 3 tolak 6X kuasa 4 per 4. Masukkan nilai limit awak. Tapi ramai bila dia dah kuasa 2, dia terus masukkan limit. Okey, faham? Okay, itu yang saya masukkan. Kena hati-hatilah. Okey, bila dia kata ke paksi Y, you tengok soalan ini, dia bagi ke paksi Y. Bila dia buat ke paksi Y, apa kena buat? Tukar persamaan. Ya, tukar persamaan. Bila ke paksi Y, you susun dulu. Ini negatif 2X kan? Sorry. Bawa sini saya jadi positif lah. So, dia jadi 2X. Alamak, sekejap ya. So, dia akan jadi 2X kuasa 2 sama dengan 6 tolak Y. X kuasa 2 sama dengan 6 tolak Y. Jadi 6 bagi 2, 3 tolak Y per 2. Ini persamaan awak. Jadi barulah kita kamirkan dari mana? Dari 0 sampai ke 6. 3 tolak Y per 2. Ini tak payah kuasakan 2 dah sebab persamaan dia kamu dah susun. X, okey. X kuasa 2. Jadi kat sini kita buat. Apa jawapannya kat sini? Sebut kat saya jawapannya apa tu? Kamirkan. Jadi apa? 2Y 3Y lagi? tolak Y kuasa 2 per 4. Pandai. Okey. So dia jadi 3Y tolak Y kuasa 2 per 4. Masukkan 6 tolak 0 ada pi. Jangan lupa pi. Boleh? Okey? Boleh. Okey, so itu dia. Okey, next kita tengok seterusnya. Inilah dia. Samalah. Ni kan, ni tak ada gambar. Dia kata cari isi padu janaan dalam sebutan pi dibatasi. Ni. Soalan suka keluar begini tau. Nanti kita tengok, dia tidak semestinya kawasan berlorek. Okey, kalau macam ni dia kata, cari isi padu janaan dalam sebutan pi apabila rantau yang dibatasi oleh garis lurus Y sama dengan 5 tolak X dan lengkung Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 4.
pada paksi X dan paksi Y dikisarkan sepenuhnya melalui paksi X. Dikisarkan sepenuhnya melalui paksi X. Jadi bila sepenuhnya ke paksi X, persamaan kita ubah dulu. Okey, so kita ubah jadi X sama dengan 5 tolak Y. Isi padu, maka kita kuasakan 2. Boleh ikut? Boleh. Okey. Afiq, okey tak Afiq? Afiq Hakimi. Okey tak? InsyaAllah okey. Okey. So you expand dulu, so kamu dapat 25 tolak 10Y tambah Y kuasa 2. Satu lagi persamaan yang kedua, you susun jadi X kuasa 2 sama dengan 4 tolak Y. So yang ini tak payah kuasa 2 sebab dia dah kuasa 2. Okey. Jadi, salah lagi saya. Dia nak pasi X lah. Benda lah. Tak kata tak makan dah. Soalan kata pergi paksi X. Bila pergi paksi X, persamaan kamu kena ubah Y in term of X. Sekejap ya, sorry. Nampak tak? Jadi awak nampak tahu kat sini bahawa sangat kena berhati-hati. Jadi dia kata paksi Y jadi Y sama dengan 5 tolak X ini kuasakan 2. Jadi Y kuasa 2 sama dengan 25 tolak 10X tambah X kuasa 2. Faham? Faham. Okey. Dan satu lagi Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 4 juga kuasa 2. So, you akan dapat Y kuasa 2 sama dengan X kuasa 4 tolak 8X kuasa 2 tambah 16. Okey. Cuma dekat sini kita tak pasti dia nak pergi paksi X ke nak pergi ke paksi Y. Kita nak guna tambah atau guna tolak. Jadi dekat sini kamu memang akan tengok, you tengok kita tengok dia punya titik persilangan dia. Okey. Awak tengok antara Y, kalau ikutkan kita lakarkan, tapi kalau kita tak nak lakarkan, you tengok persilangan. Antara persamaan 1 dengan persamaan 2. Persilangan, titik persilangan dia. So, untuk mencari titik persilangan, kita guna simultaneous. Okey, tolong saya cari titik persilangan. Apa titik persilangan dia? You tengok Y sama dengan 5 tolak X. Bermaksud dia Y-interceptnya dekat nombor 5. Okey, apa titik persilangan antara dua persamaan ini? Dapat tak? Okey, 5 tolak X sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 4. So, dapat negatif X, jadi ni X kuasa 2 tolak 4 tambah 5 tolak X sama dengan 0. X kuasa 2 tambah 1 tolak X sama dengan 0. Tekan kalkulator EQN. Berapa dapat? Apa? Dapat 1/2. Kosong. Apa dia? 0.5. 0 dengan 1/2. Tak, 0.5. Dua-dua. Cikgu salah cikgu. Saya rasa salah ni. Dia buat ada atas tu. kejap you tengok. Saya rasa dia tak ada titik persilangan persamaan ini. Sebab you tak boleh ni. Sebab dia X kuasa 2. Dekat sini Y you dapat 5 tolak X. Negatif X kuasa 2. Tambah 4, you dapat X kuasa 2 tolak 4 tambah 5. Ini tak boleh ni. Cuba tekan kalkulator, you check. Kalkulator awak tak, jawapan awak tak betul kan sebenarnya kan? Okey, sebab dia tak ada persilangan. Awak tengok dekat sini kalau awak tengok graf dia sebenarnya macam ni. Y sama dengan 5 tolak X. 5 tolak X maksudnya dia bersilangan, Y-intercept dia 5. Graf dia begitu. Okey, ke sinilah. Bermakna dekat sini 5. Faham tak? Faham tak? Cikgu belum keluar. Okey, belum keluar. Betul. Okey. Okey. Kemudian satu lagi dia kata Y sama dengan negatif X kuasa 2 tambah 4. Negatif X kuasa 2 tambah 4, graf kita graf kuadratik negatif. Kan? Betul? Betul. Okey. Dan awak tengok
Dia punya y-interceptnya adalah 4. Dia lalu dekat 4. Okay, dan kamu tengok dekat sini, you punya paksi X nya berapa? Paksi X nya berapa? Nak cari paksi X, kosongkan Y. Berapa? 2 dengan negatif 2, betul? Yes. Okay, jadi sebenarnya graf ini, awak tengok saya padam ni sekejap. Sekejap tak keluar pula. Kan dia dah mula dah. Sekejap ya. Okey. Okey, jadi sebenarnya graf dia di sini. Dia sini negatif 2, sini 2. Graf dia macam ni sebenarnya. Sebab tu dia tidak bersilang antara dua graf. Jadi kalau awak tengok soalan ini, dia kata cari isi padu janaan dalam sebutan pi apabila rantau yang dibatasi oleh garis lurus. Rantau yang dibatasi oleh garis lurus. Okey, dan lengkung yang ini. Okey, paksi X yang ini. Paksi Y yang ini. Okey. Kemudian dia kata melalui paksi X. Jadi kat mana rantau yang kita nak sebenarnya? Okey, saya nomborkan berdasarkan yang awak faham. Saya nomborkan, awak tengok. Kawasan belorik saya 1, 2 atau 3. Dekat mana? Tunggu sekejap. Okey, tak nampak ya? Okey. Soalannya, rantau yang dibatasi oleh garis lurus. 3. Luas dan paksi X, paksi Y. Okey? Ya. Jawapannya yang di kawasan yang ketiga. Okey, kenapa ketiga? Awak tengok dibatasi oleh lengkung. Awak tengok saya gunakan warna biru pula. Dibatasi oleh garis lurus, lengkung, paksi X, paksi Y. So, jawapannya adalah kawasan yang ketiga. Okey? Kawasan yang ketiga. Jadi, dekat sini, apa yang boleh awak buat adalah, kamu tengok, jadi kita gunakan apa dekat sini? Cuba cerita kat saya, apa yang awak nampak? Kalau saya nak isi padu kawasan ketiga, kita guna operasi tolak ke tambah? Tolak. Tolak. Apa tolak apa? Graf linear. Tolak graf lengkung. Ya, linear tolak lengkung. Linearnya dari mana ke mana? 0 ke 5. Ya, 0 ke 5. Ambil persamaan, awak punya persamaan linear. Tolak lengkung dari 0 sampai ke 2. Faham? Boleh? Boleh. Okey. So, kita tengok seterusnya. Okey, yang keempat. Dalam raja di sebelah, lengkung Y kuasa 2 sama dengan 4 tolak X dan garis lurus Y sama dengan X tolak 2. Bersilang pada dua titik A dan B. Nampak tak? Cari koordinat A, cari koordinat B. Saya dah kata dah. Soalan ini akan tanya titik persilangan. Okey. Dan dia tahu kat sini titik persilangan salah, maka kamu akan dapat jawapan yang salah untuk keseluruhan soalan ini. Okey, settle. Cari A, cari B. You dapat A dengan B. You tengok. Isi padu janaan dalam sebutan pi apabila rantau belorik dibatasi oleh lengkung. Saya nak ajar kamu tentukan kawasan saja. Sebab dia tak kata kat sini, kalaulah ayat dekat sini sebab dia dah bagi tahu dah apabila rantau belorik dibatasi. Jadi, apabila rantau belorik, tidak semestinya kawasan belorik yang ini. Kita tengok ayat dia. Apabila rantau belorik dibatasi oleh lengkung, buat. Okey? Y kuasa 2 sama dengan 4 tolak X dan garis lurus Y sama dengan X tolak 2. Diputarkan 360 ke paksi X. Jadi kawasan belorik, okeylah kawasan yang dia dah lorik tadi. Jadi sebenarnya, kalau awak nak tengok ni,
Awak akan ambil guna operasi tolak ke tambah? Tolak ke tambah? Tambah. Kita nak pergi paksi Y. Ambil titik persilangan. Tolak. Okay, ambil titik persilangan. Pergi ke paksi pilihan atau paksi yang ditentukan. Jadi, kalau kamu tengok dekat sini, paksi yang ditentukan adalah paksi Y. Dan garis putus-putus kita warna merah tidak melanggar kawasan berlurik. Tak langgar, kita guna operasi tolak. Apa tolak apa? Apa tolak apa? Langkung. Langkung. Tolak. Tolak. Grafnya. Yeah. Limit kita dari mana ke mana? Saya nak tanya Zulhazira. Ada kan Zulhazira ke Zuhazi, apa nama dia? 5C. Ada kan? Zira? Angkat tangan kalau ada. Tak ada. Dia reply kat chat je. Okey, dia reply kat chat, apa dia kata? Dia baru cakap iya jap. Dia bagi jawapan lagi. Oh, dia cakap iya je Okeylah, Zulfauzan. Nanti iya. Ya, itu je. Selamatlah semua cikgu dekat chat dia jawab ya je. Okey, Zulfauzan, limitnya dari mana ke mana? Bunyi jam lah pula, detik kedebaran dada jantung tu. Weh. Bahaya betul lah, ke bom. Okey, Naim. Dari huruf apa, dari titik, tak cari titik pun tak apa, baca je apa kat situ. Ya Naim, limitnya dari mana ke mana Naim? Okey, saya letakkan sini, ini titik A, ini titik B, ini titik C. Limit yang kita gunakan dari mana ke mana Naim? Naim, jangan chat. Engkau dah ada suara, aku tahu. Naim tak ada. Naim tak ada ke? Naim? Adam? Ya, saya. Okey. Saya takut tiba-tiba saya tak ada pula. Naim? Tak ada pula Naim. Afiq Hakimi. Limit ni dari mana ke mana Afiq? Cikgu. Limitnya dari mana ke mana? Kawasan berlurik ni limitnya dari mana ke mana? Sebab kita nak menjawab soalan ini, kita kena tahu kawasan berlurik kita limit dari mana ke mana. Kalau awak tak dapat yang ini, tak boleh buat. Ya Afiq, cepat Afiq. Afiq. Cikgu, Naim jawab B ke A. B ke A. Okey, A ke B Naim dari yang kecil ke besar Naim Okey, good. Dari A pergi ke B. Okey Afiq, kalau awak tak tahu limit ni, bahaya tau, awak tak boleh buat. Sedangkan tajuk ini sebenarnya dia lebih mudah berbanding tajuk pembezaan. Betul tak? Betul. So, okay, good So, macam mana kita nak cari titik A kita ni? Kita gunakan apa? Nampak tak persamaan garis lurus ni? Nak cari paksi Y, X kamu kosongkan. Dapatlah A kamu sama dengan negatif 2. Nak cari B tu yang kita gunakan persamaan serentak. Faham? Boleh? Boleh? Boleh cikgu. Okey, saya akan cek tugasan selepas ini untuk awak punya yang kalau ikutkan kita dah buat pada tinggal isi padu yang kita belum buat. Jadi ini semua ini yang isi padu kalau awak tengok di sini. Jadi ini banyaklah, ini semua soalan-soalan isi padu yang dalam pengamiran. So yang ini aplikasi. Aplikasi ni dia maksudnya akan dalam dia bagi tahu kamu cerita ni, kalau awak tengok nanti dalam mangkuk lah apalah. So next class kita akan masuk pada yang aplikasi yang ini. Okay? Okay, sebelum saya stop, okay, siapa nak cerita kat saya apa yang kita belajar hari ini? Okay, apa yang kita belajar hari ini? Si Badu.
Si padu. Si padu. Aku dah lama tak dengar suara orang tu. Okey, isi padu. Okey, cerita kat saya pasal isi padu apa dia? Dia pusing-pusing. Pai. Pusing-pusing. Okey, isi padu apa dia? Kuasa 2. Okey, kuasa 2. Persamaannya kamu kena ubah dia kepada kuasa 2. Okey, lagi? Ada pai. Ada pi. Okey? Dia ada pi. Okey. Lagi? Ada lagi tak apa-apa? Ada lagi? Ada tak? Okey, saya nak tanya Faiz. Faiz. Saya nak tanya. Engkau, suara engkau lagi tadi aku nyampah tak nak Dia aku. cikgu. Dia. Tak, masalahnya sebenarnya kan saya lupa nama. Okey, macam mana saya nak buang muka saya yang besar kat sini ni? Asal muka saya kat sini? Bagi muka Faiz lah. Tak boleh. Silap. Okey, tak apalah. So, itu kesimpulan kita. Okey, kawan kamu dah sebut dah. Saya harap yang lain. Okey, Azwa. Cikgu. Okey, ulang sikit apa yang kawan kau bercakap lagi tadi. Popek tadi. Apa yang dah belajar tajuk ni. Onkan kamera, Azwa. Onkan kamera. Yep. Okey. Jangan tiba-tiba tak ada kamera lah pula. Ya kata? Pak Azwa. Okey, Azwa. Ya. Allah. Nasiblah dah keluar daripada selimut. Aduh, kau tengok rambut dia. Okey, Azwa. Cerita. Apa yang kau belajar hari ni? Dia tengok dia macam Cuba, Azwa. Okey, apa yang kau belajar hari ni? kuasa 2 pai isi padu. Isi padu terbalik kau. Sepatutnya isi padu dulu. Okey. Haziq Irfan, on camera. Haziq. Alamak. Kau tak on camera, aku anggap kau tak datang. Cepat. Ini kira roda impian. Siapa yang bertuah ni? Aku tarik je ni nanti. Ready lah pakai tudung yang perempuan. Kau terbalik. Ya, Haziq. Cerita, Haziq. Kita belajar tajuk apa hari ni, Haziq? Kau Haziq nak pusingkan lah. Kepala dia pusing. Okey, Haziq. Kita belajar apa hari ni, Haziq? Haziq. Sekejap lagi saya dah pusing ni. Tak apa. Okey. Lambat kau pusing. Sambil tu kau sebut lah. Kau pusing-pusing kepala kan. Okey, Haziq. Pakai laptop ke pakai handphone? Handphone. Okey. Tak apa. Boleh lah tu. Okey, Haziq. Saya belajar si padu. Si padu. Dia lebih kurang macam luas. Cuma dia ada tambahan pai dengan kuasa 2. Yes, good. Okey, Alhamdulillah. Saya nak cari perempuan. Okey, cepat-cepat Haziq ni. Okey. Macam mana saya nak besarkan ni ya? Banyakkan ramai-ramai ni. Oh, layout ni kot. Sekejap Auto Sekejap ya. Okey, saya nak cari. Sekejap. Tak boleh keluar semualah. Ni dah banyak bersuara tadi. Lah, tak boleh lah. Macam mana saya nak keluarkan ramai-ramai ni? Tak boleh lah pula. Okey, tak apalah. Nasib lah kan. Dahlia Cinta. Ya, cikgu. Sekejap. Okey, on kan kamera. Sekejap. Afiq, kau pakai profile picture Yasmin. Muhammad Afiq siapa ni? Yasmin punya profile picture ni. Dia tiru. Apa ni? Afiq bin Azizi ni. Lah, ini Yasmin. Saya ingat tadi Yasmin. Buka kamera. Dahlia. Cikgu, saya pakai telekong tau, cikgu. Tak kisah. Jangan kau tak pakai telekong tu yang lagi bahaya. Kau pakai telekong, okey je. Cepat. Okey. Lepas ni saya akan buat macam ni ya. Untuk kita punya kesimpulan, aku akan tarik orang. Okey, cepat. Cikgu dah keluar ke belum? Belum. Okey, sekejap lagi. Sekejap. Sabar. Sekejap Dia masih...
Ada yang Maisara dah left dah. Oh, ramai dah left ni Okey dah, cepat Dahlia. Cikgu, saya tukar handphone lah. Kamera ni tak boleh. Sekejap. Tukar handphone. Tak, saya pakai komputer je. Saya on, dia lawan balik. Dia tutup balik. Okey, tak apalah. Kita next kita tengok Dahlia bertelekong. Okey. So saya stop dekat sini. Okey, terima kasih. So tolong siapkan awak punya modul sampai sebelum aplikasi itulah. Sebelum aplikasi. Muka surat berapa? 60. Okey, tolong buat sampai muka surat 71. Awak punya modul. 71. Boleh? Okey, so saya stop dekat sini. Okey, bye. Assalamualaikum. Ada, kau kata cakap kambing. Itu aja. Itulah, okay, bye. Bye. Bye.